Dia punya besar tu, dia peluk serapat-rapatnya saya waktu tu. Saya rasa nak muntah tau, sebab dia peluk tu terlalu rapat dan saya rasa sesak nafas. Dan kalau dia peluk sahaja, kita boleh consider benda tu macam kenimpik ke apa. Tapi waktu tu saya sedar. Saya sedar. Dan waktu dia peluk tu, kalau dia diam tak apa, dia bersuara. Dan dia bila bersuara, dia cakap macam ni, Diana. Dia sebut nama saya. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Isyu. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey guys, malam ni kita ada caller baru. Ini dari mana Riz? Itulah, dekat tapi tidak dapat hadir ke studio. Tapi tak apalah kan, kita boleh jadikan ni caller walaupun tak dapat datang ke studio lah. Betul. Jadi mungkinlah kalau ramai permintaan untuk datang ke studio, nanti kita cuba usahakan. Kita cuba minta dengan siapa caller malam ni, macam nama yang dah ada. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow our social media, boleh follow kita punya Instagram dan juga TikTok. Dan kepada korang yang mungkin ada cerita nak kongsi dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram, misteri, mistik nak kongsi dengan Santai Chill. Baik. Okey, kita pun tahu malam ni ada caller baru. Apa kata kita minta caller baru kita untuk perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum dan hai tim Santai Chill. Nama saya Liana. Saya berumur 28 tahun dan saya menetap di Melaka. Oh, Melaka kat mana tu? Melaka kat Jasing. Jasing. Dia jauh sikit geng-geng babah ni. Alright, baik. Jadi Cik Yana, malam ni ada cerita seram apa yang nak kongsi dengan Santai Chill? Kalau saya nak bagi tajuk lah kan, untuk cerita pertama ni, dia lebih kepada macam diburu dari mimpi. Diburu dari mimpi. Okey. Baik. Jadi adakah ini kisah permainan mimpi ataupun di sebaliknya? Jadi kita nak tahu cerita sebenarnya. Jom kita dengarkan cerita daripada Kak Yana. Dipersilakan. Okey, untuk disclaimer, sebenarnya saya bukanlah seorang yang diberikan kelebihan hijab terbuka sepenuhnya. Okey, macam caller-caller sebelum ni ada yang memang boleh nampak secara terang-terangan. Tetapi mungkin apa yang ada pada saya ini berlaku dan terjadi disebabkan keturunan dan susu galuh saya. Okey. Dan saya mungkin ada kelebihan ni disebabkan itulah. Okey. Banyak sebenarnya peristiwa lain, macam peristiwa di rumah pusaka, peristiwa saya sendiri belajar dan sebagainya. Tapi malam ni saya nak share satu cerita yang personal, agak peribadi pada saya, sebab saya satu-satunya dalam keluarga yang mengalami situasi macam ni. Baik. Okay. So benda ni terjadi dah lama. Orang kata di awal-awal kebangkitan apa yang saya ada ni lah. Waktu tu umur saya dalam 14 hingga 15 tahun macam tu lah. Okey. Dan untuk makluman, saya sekeluarga ada 5 orang. Saya anak sulung. Adik-adik saya 2 orang, lelaki dan perempuan, dengan mak ayah saya. Jadi bila berlakunya kejadian ni pada malam tersebut, hari tu saya tak ada mengalami apa-apa benda yang mistik dan misteri pun.
Semua berjalan dengan normal. So malam tu kami adik-beradik ni tidur dengan mak ayah sebab bilik ni besar. Bilik ni besar, seumpama macam 2 bilik lah. So kami tidur di satu sudut, mak ayah tidur di satu sudut yang lain. Saya dan adik perempuan saya tidur di atas katil. Adik lelaki saya tidur di bawah, mak ayah saya tidur di sebelah lah, di sudut yang lain. Dan di dalam bilik tersebut ada lampu tidur yang dibuka. Lampu tidur tu pula warna oren-oren macam lampu jalan tu. Saya bermimpi pada malam itu yang saya dan keluarga saya berada di satu tempat yang penuh dengan rumpun buluh. Buluh yang tinggi-tinggi, dan tak ada yang menyeramkan pun. Maksudnya suasana tu cantik, angin bertiup, suasana cerah macam saya tengah bercuti lah dengan family saya. Tiba-tiba ada sesuatu yang orang kata menarik perhatian saya. Saya ternampak ada satu sangkar, agak besar sangkar tu, yang diperbuat daripada buluh juga. Dan sangkar tu sedang bergoncang, macam ada sesuatu yang ingin meronta-ronta nak keluar daripada sangkar tu. Tiba-tiba sangkar tu terbuka dengan sendirinya. Saya menantikan sesuatu keluar daripada sangkar tu lah kan, macam apa benda yang meronta-ronta tu. Tetapi saya hanya dapat melihat tapak kaki benda tu saja. Bekas tapak kaki benda tu berpijak di tanah. Saya macam apa benda ni? Cumanya adik saya yang dalam mimpi waktu tu, dia yang tegur. Dia kata, kakak tengok tu monyet macam tu. So bila dia tegur saja, sedikit demi sedikit entiti tersebut melihatkan diri. Apa yang saya nampak ketika itu, saya nampak seekor, nak kata monyet kecil, dia macam mawas tau. Mawas yang besar berwarna putih, bulu dia putih. Kemudian saya macam saya tak boleh nak describe muka dia terlalu terperinci sebab ada sebab lah cumanya saya boleh katakan dalam hati saya waktu tu terdetik, ya Allah buruknya, macam tu. Lepas sahaja saya cakap ya Allah buruknya, sebab kita terkejut sebab raut wajahnya tu saya tak boleh nak describe. Saya terus terbangun. Kalau kita tidur terlalu takut ke terkejut ke kan, kita akan tersedar kan. Lepas tu saya terus macam tersedar, macam Alhamdulillah mimpi. Tak apa. Saya sempat lagi kalih ke sebelah kanan saya tengok adik saya tengah tidur, tengok mak ayah saya tengah tidur. Saya betulkan kedudukan, tarik selimut, saya nak menghadap ke kiri. Menghadap ke kiri ni merupakan dinding, sebab katil tu rapat pada dinding tau. Jadi saya menghadap ke kiri. Tiba-tiba saya dah nak lelap ni. Saya dah nak lelap kan, macam zikir-zikir balik lah, sebab kita mimpi bukan mimpi yang macam mimpi tak best. Saya dah start rasa tak sedap. Lepas tu tanpa, macam kita dah nak tidur tengah-tengah zikir tu, saya rasa selimut saya tu macam ditarik. Kalau macam kita berselimut sampai ke leher tu macam ditarik tau, tarik ke bawah. Lepas tu saya buka mata. Adik aku ni nak apa ni? Saya ingat adik saya lah kan. Saya buka mata, saya ternampak ada satu bayang. Sebab lampu tidur tu dia buatkan apa saja yang ada kat situ kan, ada bayang kat dinding kan. Saya nampak dekat dinding tu, di belakang kepala saya ni, ada satu entiti setinggi macam budak 8-9 bulan tengah berdiri di belakang kepala saya. Saya macam adik saya waktu tu baru 5-6 tahun. 5-6 tahun dah tinggi dah. Ini macam 8-9 bulan punya tinggi, macam budak baru berdiri tu kan. Lepas tu saya macam saya tak sempat nak kalih tengok ke belakang apa benda entiti tu. Benda tu terkam muka saya. Dia terkam macam, saya bagi situasi lah, macam baby. Dia kan macam suka himpak-himpak kita kan. Macam kadang-kadang dia pegang muka kita lah. Benda ni memang exactly dia hempak muka saya. Dan saya boleh rasa lagi bulu-bulu yang ada di tangan dia. Dia berbulu. Berbulu. Saya nak jerit Allah, saya tak sempat sebab benda tu macam tersekat dekat tekak saya. Dan waktu tu saya confused, apa benda ni kan.
Lepas tu bau dia tak payah cakap lah. Bau dia memang busuk. Benda tu pegang muka saya, tutup cengkam ni. Saya rasa macam sesak nafas pun ada. Dalam malam saya meronta tu, saya baca-baca, tiba-tiba saya dengar dia mendengus tau. Dia macam mendengus macam macam tu. Lepas tu saya, dalam hati saya ni, saya macam, ya Allah, kau nak apa kan? Kau nak apa? Lepas tu tahu tak benda tu bercakap dengan saya. Sambil-sambil dia mendengus tu, dia cakap macam ni, jangan cakap mak aku buruk. Oi. Kau jangan cakap mak aku buruk. Saya menggemang berbunga saya. Dia cakap macam, saya macam, kejap, dalam mimpi tu tadi, kan saya kata mawas tu buruk. Dalam hati. Sebab saya, itu pun saya cakap sebab saya terkejut. Macam, buruk ni macam tu. Tiba-tiba entiti ni, dia boleh cakap, jangan cakap mak aku buruk. Allah, saya waktu tu, manalah kita nak tahu tu mak kau ke apa ke kan. Tapi saya dah sesak nafas. Memang terus terang saya sesak nafas waktu tu. Saya baca suratul kursi, Al-Fatihah, tidaku semua apa yang saya boleh, saya zikir. Lepas tu saya makin lama makin saya rasa dia punya pelukan dan cengkaman tu makin dah tak ketat tau. Macam saya macam okey, aku boleh tepis ni macam ni kan. Lepas tu tahu tak macam mana keadaan kita tepis guna belakang tangan kita. Saya macam, saya tepis je, yang Allah yang saya nak sebut tadi tu baru terkeluar. Saya macam Allahu Akbar, saya menjerit. Saya macam terus terduduk, berpeluh-peluh. Lepas tu mak ayah saya, adik-adik saya semua bangun. Macam, kau kenapa kakak? Apa semua kan? So, saya macam melilau-lilau tau cari benda tu. Saya macam, mana benda tu tadi? Lepas tu ayah saya tanyalah kenapa, apa yang jadi. Lepas tu saya cerita daripada A sampai Z. Saya kena gangguan ni macam ni. Lepas tu ayah saya cakap, okey, tak apa, switch tempat tidur. Maksudnya saya tidur sebelah mak saya, ayah saya tidur sebelah adik saya. Tempat saya tidur tu lah. Memang susah nak tidur lah. Saya memang susah nak tidur. Lepas tu saya pergi ambil semayang, saya pergi cuci muka dulu apa semua, tenangkan diri. Ayah saya buat air sikit, macam air minum semua. Saya tidur sebelah mak saya. Mak saya kata tak payah fikir sangat. Ayah saya pun cakap tidur je. Tak ada apa dah, apa-apa. Ayah saya kata dia dah limpa dinding apa semualah. So saya pun tidur, Alhamdulillah tak ada apa-apa selepas tu. Cumanya ayah saya cerita pada saya keesokan harinya apa yang dia lalui waktu dia tidur kat tempat saya. Dia kata sewaktu ayah saya tidur di tempat tidur saya tu, dia mimpi bermacam-macam jenis gangguan yang cuba attack. Maksudnya macam-macam jenis binatang, makhluk, entiti ni yang cuba attack dia di dalam mimpi sewaktu dia tengah tidur tu. Jadi ayah saya kata mungkin dia nak attack saya sebab saya memang tidur dekat situ je. Tak berpindah-pindah. So ayah saya cakap lepas ni, kalau sebelum nak tidur tu, kalau boleh cuci kaki, ambil uduk ke, baca-baca dulu ke apa semua kan. Sebab kita tak tahu benda ni datang dari mana. Dan ayah saya cakap benda mawas putih tu adalah benda yang bukan baik lah. Dia memang jahat. Dan niat dia memang jahat. Dan benda ni tak berhenti dekat situ je. Sebab seolah-olah dia macam nak mengingatkan saya yang dia pernah datang dalam mimpi saya tau. Selepas beberapa tahun selepas tu, dia ada dia punya fasa. Dia selepas beberapa tahun baru ada kesinambungan Dia cerita saya semua macam tu. Memang berkait-kait sebab dia macam tak tahulah family punya ke apa kan. Lepas tu dia kata adik saya yang mimpi. Dia cakap kakak, aku mimpi ada monyet putih besar dia datang kat aku. Dia kata dia datang kat aku, kakak. Lepas tu aku takut tengok dia macam muka dia buruk apa semua. Saya dah macam sudah. Lepas tu saya cakap ayah saya kata jangan pernah berinteraksi dengan benda tu walaupun dalam mimpi. Okey, sebab kadang-kadang ayah saya cakap bila benda-benda mistik dan misteri ni, dia tahu kita ada kelebihan dan kebolehan, dia nak berkawan dengan kita. Tapi cara dia tu salah sebab dia bukan benda yang elok.
bukan benda yang baik. Sama macam kita mimpi ular, kan, benda-benda yang tak baik kan. So ayah saya cakap, jangan pernah berinteraksi, dan kalau mimpi dia lagi, dalam mimpi tu jangan pernah kalah. So maksudnya kalau dalam mimpi tu kita berlawan dengan dia, pastikan kita menang. Faham. Macam tu. So saya tiba-tiba tangan saya menggetar. Saya sampai sekarang memang tidur agak trauma lah sebab benda tu. Kalau saya mimpi, bukan saya akan terus bangun. Saya tak tidur balik. Saya terbangun tu, saya bangun terus di bilik air, ambil uduk ke apa, baru saya tidur semula. Faham. Itulah cerita pertama diburu dari mimpi. Okey, baik. Cerita pertama diburu daripada mimpi, Mat. Tajuk dia pun lah, diburu daripada mimpi. Tapi ini bagi aku cerita yang, yelah, aku rasa pertama kali kot kita dengar daripada mimpi. Benda tu kacau je lah. Jarang kan hantu nak marah bila mak dia kena peli, kena ejek. Dan kata macam shaming lah, shaming kan. Tapi yelah, macam kita tak fikir benda tu satu benda yang serius ataupun real, sebab kita fikirkan mungkin itu juga mimpi, permainan syaitan kan. Jadi apa yang dikatakan dalam mulut kita pun kadang-kadang di luar daripada kita punya sebenar punya perilaku. Betul. Sebab kita mimpi tau. Jadi kadang-kadang kita memang tak terkawal apa yang kita cakap dan buat dalam tu. So pada aku dia mungkin jadi asbab yang nak kacau. Betul. Kan. Dan dalam lepas tu kan macam gap mimpi Kak Yana tu dia panjang kan. Jadi sepanjang gap tu ada tak benda pelik berlaku pada Kak Yana? Ada, tapi yang tak melibatkan dia lah. Ada je. Contohnya sebab dia macam mana, dia bukan mimpi. Saya macam ni tau. Saya tak tahulah, perantaraan di antara saya tidur dan tersedar tu adalah benda yang sangat vulnerable pada saya. Maksudnya saya mudah di attack sewaktu itu. Okay. Di antara sebelum saya adik saya mimpi balik jumpa dengan dia tu, salah satu benda yang paling saya rasa hardcore jugalah saya kena. Saya dah start, kami adik-beradik dah start tidur bilik masing-masing. Okay, yang itu pun ada cerita dia juga. Kenapa kami tidur dengan adik mak ayah, kenapa start tidur sendiri. Okay, kita orang macam mak ayah kata, cubalah tidur sendiri. Okay, so kita orang pun tidur sendiri. Saya dah tidur dekat bilik saya. Macam biasa, tak ada masalah. Ni rumah kita, bilik kita, so kita rasa selamat, kita tak ada gangguan. Tetapi satu malam tu, okay, saya tidur macam biasa, tak ada mimpi. Okay, tiba-tiba dalam pukul 2:30 pagi, saya ingat lagi 2:30 pagi macam tu, saya tersedar. Okay, so kita kalau waktu tu saya sekolah menengah lagi, so saya macam alamak, terbangun tengah-tengah pagi ni kan, besok saya nak bangun. So saya macam bergolek-golek dulu, kejap pusing kiri, kejap pusing kanan, sebab baru tidur bilik sendiri, rasa macam insecure pun ada juga. So akhirnya saya macam okay, tak apalah, tidur menghadap kanan. Sebab saya ni memang biasa tidur menghadap kanan. Bila saya tidur menghadap kanan ni adalah bahagian dinding. Okay, so bahagian kiri ni saya membelakangkan bilik saya lah. Bila saya tidur ke kanan. Okay, daripada saya menelentang tu, saya nak pusing ke kanan, dekat ekor mata saya ni, saya nampak sesuatu sedang meninjau saya di katil. Dia macam tengah berpaut tau, faham tak? Macam ada tembok kan, kita berpaut, nampak mata dia dengan jari dia. Tapi waktu tu kita tengah berpusing, saya macam Allah mati aku. Saya macam tu dah. Sebab saya punya trauma dengan yang apa saya mimpi sebelum tu masih ada. Saya pusing, saya tak sempat nak toleh semula benda yang meninjau saya tu. Okay, dia naik atas katil dan peluk saya. Peluk, dia punya peluk. Okay, kalau kita peluk orang kan, tangan kita yang belah kanan ni akan ke kiri, betul? Betul. Okay, tangan dia tu saya boleh rasa sampai ke bahagian kanan saya balik. Faham tak? Dia punya besar tu. Dia punya besar tu, dia peluk serapat-rapatnya saya waktu tu. Saya rasa nak muntah tau, sebab dia peluk tu terlalu rapat dan saya rasa sesak nafas. Dan kalau dia peluk sahaja, kita boleh consider benda tu macam kenimpik ke apa. Tapi waktu tu saya sedar. Saya sedar. Dan waktu dia peluk tu, kalau dia diam tak apa, dia bersuara.
Dan dia bila bersuara dia cakap macam ni, Diana, Diana, dia sebut nama saya sambil dia peluk, Diana, Diana, macam tu. Saya macam, ya Allah, kenapa kau boleh sebut, kau boleh kenal aku apa semua kan. Saya waktu tu meronta-ronta tau. Saya kaki saya yang tak dipeluk tu, saya cuba tendang dinding. Sebab dinding rumah lama kan pakai kata kayu je kan. Saya cuba tendang dinding apa semua, tapi saya rasa macam lemah sangat. Lepas tu saya macam tak boleh ni. Saya dah menangis-nangis lah waktu tu. Menangis-nangis sebab saya takut sangat. Sebab ni first time benda tu peluk saya penuh. Lepas tu bila saya baca apa yang patut, saya terlepas daripada pelukan tu. Saya terlepas. Itu pun memang struggle lah. Saya turun katil, terjatuh macam cerita hantu lah, real ni lah. Lepas tu saya merangkak pergi ke pintu bilik saya. Pintu bilik saya ni macam selak tau, bukan tombol. Saya nak buka selak tu, saya dengar daripada belakang dia cakap macam ni, jangan buka pintu Liana, kau jangan cuba buka pintu. Saya macam, kau siapa aku nak dengar cakap kau kan. Menggeletar ni pun saya buka je pintu tu, saya terus dengar mak ayah saya tengah menjerit-jerit kat luar panggil nama saya. Saya depan pintu ni. Saya macam buka je pintu tu, saya terus dengar, kakak buka pintu ni. Lepas tu saya macam dah buka kan, saya terus tarik lah. Lepas tu mak ayah saya tengah menangis-nangis waktu tu. Lepas tu mak ayah saya kata, kau kenapa? Sebab diorang dengar, rupanya saya cuba sepak dinding bilik tu, memang bergegah-gegah. Memang diorang daripada bilik sebelah boleh dengar. Lepas tu diorang kata dah lama ketuk apa semua, dengan kau menangis mengaung je, tak buka-buka pintu. Lepas tu ayah saya ni, dia alhamdulillah lah ada kelebihan sikit. Okay, dia masuk, dia scan apa semua, memang dia mengamuk lah. Dia kata memang lah kena tuah betul ni kan, memang benda jahat. Memang benda yang tak elok. Jadi malam tu juga ayah saya kata, dah pergi masuk masuk bilik mak ayah saya balik tidur sana, biar papa settle semua apa yang ada kat dalam ni. Memang ayah saya ni dia jenis yang kalau dia tangkap benda-benda jahat ni, dia tak bagi lepas lah. Dia bunuh kat situ je. Sebab pantang dia, ini rumah aku, ini anak-anak aku, ini tempat aku beribadah, cari rezeki, berehat semua dekat sini. Kau jangan kacau. So saya memang trauma. Lepas tu tak tidur bilik sendiri dah, memang tidur dengan mak ayah lagi. Sampailah ada beberapa peristiwa yang berlaku. Akhirnya benda dah reda. Alhamdulillah sekarang ni dah kembali stabil. Macam tu. Itulah kisah yang kedua ni. Perantaraan sebelum saya mimpi balik yang monyet tu tadi, yang mama. Baik. Agak kata ceritanya agak scary juga lah kan, bila dia bermain kata dengan suara semua. Cuma nak tahu kan, pertama rumah, adakah gangguan tu disebabkan kawasan rumah ataupun yang tadi yang Yana kata maybe saka ke apa ke sebenarnya? Saya rasa mungkin sebab kelebihan yang ada pada diri sendiri, pada apa yang saya ada ni. Sebab macam mana nak cakap, saya orangnya sensitif. Sensitif saya, kalau ada benda-benda tu saya boleh rasa. Okay. Kalau itu sebabnya saya memang elakkan tengok cerita hantu ke. Okay, tengok cerita hantu saya tak tengok, tapi santai je saya dengar. Itu beza. Tengok cerita hantu saya tak tengok, sebab cerita hantu ni dia punya kadang-kadang ada mantra ataupun penampakan tu kan. Benda-benda tu tak elok sebenarnya. Lepas tu kawasan rumah ketika itu, rumah nenek atuk saya ni, rumah pusaka ni, dia merupakan rumah yang sebiji jauh-jauh tau. Jadi ni rumah nenek ni, tanah nenek satu-satunya 1,5 ekar ni, satu-satunya rumah kat situ. So belakang kelapa sawit, depan pokok getah, belakang sana pokok getah. Lepas tu macam jenis yang turun bukit. So rumah nenek ni satu-satunya dekat bawah. Nak pergi jalan besar pun jauh. So saya rasa itu salah satu punca. Lepas tu rumah ni pun sebenarnya waktu itulah ada benda lain yang duduk.
Tapi itu ceritanya panjang sikit. Yang itu cerita dia banyak kesinambungan. Faham. Okey. So yang tadi masa apa ni, yang kata mak ayah Yana ada apa ni, dia jerit-jerit nama Yana, yang katanya dengar apa ni, Yana macam sepak-sepak pintu, menangis-nangis tu kan. Dia, tapi sebenarnya tak ada pun semua tu. Memang saya dalam waktu saya dipeluk tu, memang saya tengah struggle sepak dinding tu. Saya ingat lagi. Memang saya angkat kaki saya sepak dinding tu. Tapi saya rasa lemah sangat. Macam benda yang saya sepak tu macam kenapa tak boleh ni. Padahal rupanya saya dah macam nak runtuh lah rumah ni, sebab dinding ni macam kayu nipis tu dia. Tu yang mak ayah saya boleh dengar je. Yalah. Ingat kan tadi dia buatkan Yana macam Yana dalam mimpi jadi benda tu punya betul-betul Memang dia. Bila dia kata jangan buka pintu tu, sebab saya dekat selak pintu dah waktu tu. Saya buka je selak tu, saya memang tersedar saya depan selak tu. Memang saya bergerak. Saya ingatkan saya kena impit ke apa kan. Tapi macam mana aku boleh tiba-tiba ada kat memang benda tu punya jadi real life. Baik. Yalah. Okey, dan saya tertanya juga lagi kan, Yana cakap berkenaan dengan bapa bunuh saja benda tu kan. Adakah bapa seorang pengamal perubatan ataupun tahu sedikit macam mana nak orang kata mengatasi masalah-masalah ni? Ayah saya bukan pengamal perubatan lah. Dia cumanya alhamdulillah ada ilmu untuk mengatasi benda-benda macam ni. Kalau ada keluarga, anak-anak, kenalan yang terapat, boleh dia bantu selagi tu dia bantu. Macam tu. Baik. Ayah pun ada cerita-cerita dia. So pasal rumah ni apa semua, kalau selain daripada keluarga saya, saya bukan nak bangga diri ke apa kat sini, disclaimer, family yang lain, adik-beradik ayah tak berani duduk rumah ni. Rumah pusaka atuk dengan nenek ni. Cerita yang ni kan, dia ada kena-mengena tak nanti? Okey, Kak Yana ada cerita lagi tak? Ada lagi satu kalau boleh lah. Okey, dia ada kesinambungan ke dengan cerita yang pertama ni? Masih juga kena waktu saya tidur. Memang saya akan selalu kena waktu tu. Tapi benda ni berlaku baru lagi tahun ni. Benda ni baru berlaku, dan berlaku walaupun rumah ni dah dibersihkan. So benda ni memang purely daripada luar. Okey kan. Alalang tu kan belanja terus cerita yang kedua ni. Boleh Boleh. InsyaAllah. Okey, benda ni berlaku pada satu malam. Okey, bunyi klise, tapi benda ni berlaku pada malam Jumaat. Okey, saya ni merupakan seorang pencinta kucing lah. So kucing saya memang banyak. So saya tiap-tiap petang nak akan make sure diorang makanan apa semua cukup. Sebab mak ayah saya ada buat satu sangkar khas untuk diorang di bahagian hadapan rumah. Okey. So pada hari tu saya tak tahu macam mana saya boleh terlepas pandang nak bagi diorang makan pada waktu petang. Jadinya ayah saya ni selalu sangat pesan, kakak kalau lepas maghrib jangan keluar. Lepas maghrib jangan keluar. So kita orang ni selepas beberapa episod peristiwa yang dia dilalui, dah jadi semakin berani. Kadang-kadang bantai je keluar lepas maghrib pun, lepak kat luar ke main kucing kan. Tapi benda tu Allah nak tunjuk, baru nak belajar. So saya pun waktu tu azan isyak tak silap saya keluar bawa makanan, saya pergi depan, saya bagi kucing saya makan. Macam biasa, tak ada masalah. Saya tak buka lampu pun, sebab pada saya macam lah, ni kawasan rumah aku kan, nak takut buat apa. So macam tak apalah. Tapi waktu saya cuba tutup pintu sangkar kucing tu, tiba-tiba saya punya telinga ni nak kata berdesing, bukan berdesing, dia macam hyper hearing tau. Saya boleh dengar semua benda dalam telinga saya ni. Okey, saya boleh dengar orang bercakap, saya boleh dengar orang berlari, saya dengar pagar kena tutup, pintu kena tutup, macam-macam kat telinga ni. Saya macam Allah, habis ni ada benda yang tak baik nak jadi. Okey, saya macam tu, waktu tu saya cepat-cepat tutup sangkar apa semua. Dan untuk makluman, rumah pusaka nenek ni besar, panjang. Rumah pusaka nenek saya ni ibarat 3 buah rumah yang dicantum-cantum. Jadi dia macam daripada depan nak pergi ke pintu masuk tu pun macam kita kena berjalan sikit lah. Macam tu.
So dalam saya berjalan tu macam dah rasa lain macam ni, tapi steady je lah kan. Saya melilau-lilau lah mata sambil kita berjalan tu. Saya lihat ke arah langit, macam berdekatan dengan pokok rambutan yang berada di sebelah kanan rumah saya. Saya tengok, okey, ada macam sehelai kain ke selendang sedang terbang di atas pokok. Terbang daripada depan ke belakang rumah. Saya macam keras sekejap. Saya nampak kain je, saya tak nampak kepala ke rambut ke apa, tak ada. Saya macam, alamak, apa benda tu kan. Lepas tu saya macam cepat-cepat masuk rumah, tutup pintu. Lepas tu adik saya macam, Kak, kau kenapa ni? Kan? Lepas tu macam pucat, ya pasal. Lepas tu saya macam, tak apalah. Sekejap. Tadi kan sebenarnya aku macam nampak benda-benda ni, saya cerita lah balik kat dia. Lepas tu, alang, kau punya perasaan je kot kan. Tapi memang aku nampak weh, kalau ayam dia tak boleh terbang tinggi sangat sampai atas pokok rambutan tu. Lepas tu saya macam, okey, tak apalah. Adik saya kata tak apa, kau tunggu papa balik masjid. Ayah saya selalu balik masjid dalam pukul 9.30 lah macam tu. Balik je ayah saya. Lepas tu saya terus cerita, Pak, tadi Ana nampak macam ni. Ayah saya kata, Astaghfirullahalazim, kenapa kau tak cakap awal-awal? Saya pun macam, papa balik lambat kan, nak cakap kan. Lepas tu dibuka pintu balik. Dia dah siap-siap kunci dah. Dibuka pintu balik. Ayah saya ni dengan arwah atuk saya, dia jenis yang tak takut tau. Okey. Dia kalau nampak benda-benda macam ni, dia akan keliling satu rumah. Masuk hutan boleh, malam-malam gelap tu. Jadi dia keliling satu rumah cari benda tu. Lepas tu saya macam, kenapa papa macam ni? Sebab kalau dia macam tu memang serius lah benda tu. Lepas tu dia masuk dalam. Dia kata dia masuk dalam, dah jangan keluar dah Dia tutup pintu. Sebab ayah saya kalau balik masjid, dia tutup pintu, dia pesan jangan keluar. Sebab dia dah baca ayat semua kan. Saya macam, Pak, asal kau tahu tak apa benda yang kau nampak tu tadi? Tak tahu. Tu kuntilanak tau. Lepas tu saya macam, serius lah, tapi tak ada kepala pun, tak ada rambut pun. Pasal saya kata, benda ni dia ada macam-macam cara nak tunjukkan diri dia. Okey, jadi mungkin benda-benda bising yang kau dengar kat telinga kau tu, ayah saya kata, hijab pendengaran kau tu Allah buka. Hijab pendengaran kau tu Allah buka, nak bagi nampak benda tu. Lepas tu saya macam, tapi saya tak rasa takut tau. Saya macam, okey lah, tak apalah, tak nampak orang kata sosok yang selalu diceritakan tu, saya selega lagi lah. Nasib baik saya tak dengar dia menilai ke, mengikik ke, dia terbang je. Okey. Kemudian lepas tu, Pak, tapi macam mana? Tak ada apalah, kau tak ada rasa apa-apa kan? Tak ada. Dah tak ada apa. Saya pun lalui malam tu seperti biasa. Dan malam tu saya tidur. Okey, tidur macam biasa di bilik saya dah lah waktu tu. Saya terbangun sekali lagi macam biasa. Macam kadang-kadang kita terbangun tu kan. Saya terbangun. Saya nak mengiring ke kanan sebab saya ni memang pattern tidur saya ke arah kanan. Bila saya sedar saya dari kiri, saya nak pusing badan saya ke kanan. Saya nampak situasi yang sama macam saya nampak cerita yang kedua tu. Benda tu sedang meninjau di tepi-tepi katil saya. Lepas tu untuk makluman, katil saya ni katil lama. So bahagian bucu tepi tu, skru dia dah longgar tau. So kalau kita melompat atas benda tu, atas katil saya akan berderap jatuh. Bila saya macam, Allah, takkan aku nak kena lagi. Sebab gap daripada saya kena yang kedua dengan yang ketiga ni jauh sangat. Dalam 7 tahun 8 tahun macam tu lah, jauh. Lepas tu saya macam, saya pusing ke arah kanan. Saya dah tak mampu buat apa-apa. Benda tu melompat ke atas katil. Dan katil saya tu berderap jatuh. Berderap. Saya macam, Allahu Akbar, habislah aku. Saya dah menangis lah waktu tu. Sebab saya tak expect apa-apa pun. Saya macam, tapi benda tu tak buat apa-apa. Dan untuk makluman, saya seolah-olah dapat satu gambaran macam mana keadaan dan rupa benda tu. Saya seolah-olah berada di belakang benda tu, di tengah-tengah bilik saya sedang menyaksikan apa yang terjadi. Saya punya gambaran tu macam tu. Jadi benda yang berada di belakang saya ni, dia tengah baring mengiring tau. Saya baring ke arah kanan kan. Dia mengiring belakang saya sambil bertongkatkan tangan dia tu dengan dia punya macam tu. Lepas tu dia adalah kakak cantik yang saya nampak tadi.
Dia punya baju tu memang putih, tapi selalu orang kata putih suram kan, ni putih murni. Bersih, dan dia panjang daripada kepala sampai ke bawah katil tu, panjang dia. Lepas tu Panjang rambut dia tak ada. Lepas tu rambut dia macam tak ada satu sosok yang pejal tau, faham tak? Maksudnya saya tak nampak pun kaki dia ke apa, banyak kepada kain je. Okey. Lepas tu rambut dia tu lebih kepada rambut yang macam rockers yang macam tak kusuk-kusuk terurai tu kan. Lepas tu gambaran saya lagi, dia tengah menyeringai tu. Menyeringai daripada telinga ke telinga. Lepas tu saya macam, Allah, habis aku. Saya waktu tu Alhamdulillah lah, Allah dah bagi kekuatan sikit setelah apa yang saya lalui sebelum ni pun. Tapi kita masih takut. Okay. Saya baca ayat habis-habisan baca ni. Lepas tu selalunya kita dengar kakak cantik ni dia menilai kan. Ataupun kalau benda-benda macam ni, kalau dia nak ejek bacaan kita tu, dia akan baca balik. Betul. Dia akan baca balik, ataupun dia macam ejek-ejek ni macam tu kan. Tapi kakak cantik ni dia special sikit lain. Dia tak menilai, dia tak mengejek macam tu. Waktu saya sedang membaca ayat-ayat tu, dia pergi dekat telinga saya boleh rasa rambut-rambut dia tu kena saya punya dahi ni semua. Dia pergi kat telinga saya, dia buat macam ni. Macam tu. Saya boleh rasa angin-angin bisikan dia tu kat telinga saya. Waktu tu saya memang dah meraung. Memang saya cerita sekarang ni pun saya macam menggeletar sikit. Memang saya menangis sebab saya rasa ini yang paling hardcore. Walaupun dia tak usik saya. Lepas tu saya baca. Memang adalah ayat-ayat yang ayah saya dah share dengan saya untuk saya baca. Baca lagi apa semua. Macam dalam hati saya, engkau masuk rumah aku, masuk bilik aku. Saya selalu sebut macam ni. Kalau engkau tak nak kena teruk dengan bapak aku, kau keluar sekarang. Dalam hati. Lepas tu dia keluar tu pun bukan dengan nada yang macam dia takut tau. Dia macam mengejek-ngejek lagi. Lepas tu dia keluar. Saya bila saya boleh rasa dia keluar tu, saya dah tahu dia tak ada kat belakang. Saya terus toleh ke kiri. Waktu tu sayup-sayup dia cahaya sebab saya pakai lampu tidur. Saya toleh kiri, saya nak tengok, memang dah tak ada. Dan katil saya memang berderap, memang jatuh. Lepas tu saya waktu tu Alhamdulillah saya dah boleh bergerak dengan sendirinya. Saya buka pintu, saya bangun, saya ketuk pintu bilik ayah saya cakap, tolong tengokkan, sebab rasa benda ni macam ada lah semua. Saya cerita semua, ayah saya kata memang ayah saya marah lah. Memanglah kenatullah betul lah benda ni kan. Memang dia benda-benda ni akan ganggu saya waktu tidur. So ayah saya cakap, macam ni lah kakak, kalau jadi macam ni engkau memang kena sentiasa bersedia lah. So setiap kali tidur tu memang kena sentiasa baca ayat-ayat ke, afdalnya ambil air semayang. Okay. So sebelum tidur tu elakkan tengok video-video yang bukan ke, seram ke apa ke, macam tu lah. Fokus kepada untuk pendinding diri. Macam tu, supaya benda tu tak kacau kita. Rasanya sebab waktu perantaraan antara kita tidur dan sedar tu merupakan macam satu titik yang sensitif tau. Sebab kita di antara, yelah tidur tu kan mati kecil kan. Dia macam alam gaib ke alam realiti. So benda tu macam senang nak interfere kita waktu tu. Itulah pengakhiran cerita saya yang ketiga. Baik. Okay. 3 cerita berkenaan dengan kata kisah mimpi menjadi realiti. Maksudnya ketiga-tiga cerita yang Yana ceritakan ni adalah dua mimpi tu dia terus jadi realiti. Betul? Yang pertama tu mimpi. Yang kedua tu saya tak tahu daripada mana dia datang. Sebab saya tidur macam biasa. Yang ketiga ni daripada realiti, memang jadinya realiti. Dia ganggu saya waktu tidur. Memang saya nampak dia sebelum tu dan dia datang waktu saya tengah tidur. Okay. Ini mimpi jenis apa ni, Bis? Betul lah. Aku teringat satu movie yang mimpi tu. Jadi dia lah. Oh, ya Ada cerita Mak Saleh tu kan. Tapi dia lah benda aku tak sangka kan, cerita tu pun
wujud juga dah. Ada orang yang pernah alami kan, benda-benda halus tu dia alami, menjadikan sampai terbawa dalam dunia realiti dia. Dan bila Yana kata dalam separa sedar, aku pun tak boleh nak katakan macam mana situasi tu. Aku pun tak pasti macam mana separa sedar ni sebenarnya. Tapi yalah, ini bagi aku menarik kan. Kalau aku jadi Yana pun aku akan fobia sebenarnya untuk tidur. Sebab bila tidur mimpi, tiba-tiba bila kita dalam sedar tu, benda tu memang dah ada dah sebenarnya. Dan tak tahu kita sebenarnya mimpi ataupun sebenarnya kita memang dah sedar lah pun. Dan kena tahu juga bila mimpi benda pelik-pelik macam ni, semestinya kita kena check balik dengan tanda-tanda kita ni diganggu dengan jin. Yelah, bila kita terlampau snuzon sangat, benda setan kan, lama-lama dia boleh jadi mudarat tau. Contohnya kita mimpi binatang berbisa kan, datang banyak kali. So dia sebenarnya sekali pun dah tak normal lah. Tapi ni kalau lagi berkali-kali, itu dah problem lah pada aku kan. Jadi kena ambil langkah awal. Tapi kalau macam yang kes mimpi Kak Yana ni, dia lain sikit. Dia jadi betul-betul. Lepas tu dia macam seolah-olah tak tahulah nak cakap ni benda apa. Yalah, selalu orang kaitkan yang macam mouse ni kan hantu gaya. Betul kan? Yang ni tapi dia warna putih. Dia mengingatkan saya pada satu dewa yang saya pun tak nak sebut lah. Ada satu dewa yang tapi mimpi ni bukan saya je, adik saya pun ada kelebihan yang sama. Tapi situasi dia lain sikit. Jadinya kami keluarga ni, kecuali adik lelaki saya dan mak saya, banyak benda datang dari mimpi dan benda tu jadi realiti. Macam tu. Faham. Yang ni kalau mimpi nombor kan, cun enggak tau. Jadi orang datang kan. Okay, tak apa. Alright, terima kasih Kak Yana kerana sudi berkongsi 3 cerita dengan kami. Dan insyaAllah lah kan. Jadi kalau Kak Yana ada cerita lagi ke? Ikutkan ada je. Ada. Kalau nak macam biasa kan, komen lah dulu kat bawah. Betul. Jadi macam biasa, jadikan juga komen dekat bawah ni. Ruang komen jadi ruang tempat berbincang, tempat mungkin kita beri pendapat tanpa kita memberikan komen-komen yang tak bagus lah kan. Kita jadikan ruang komen ni ruang yang positif, tanpa sebarang toksik dan juga benda-benda yang tak bermanfaat. Okay. Jadi terima kasih juga kepada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi tanpa korang, siapalah kami di sini. Terus support kami. Jadi macam mana nak support, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.